Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 19 Jun. Rakyat di daerah Gedong diseru untuk terus memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan negeri bagi memudahkan pembangunan sekaligus meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan berkenaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg komited untuk membawa limpahan ekonomi baru ke kawasan luar bandar supaya rakyat mendapat manfaat secara keseluruhan. Beliau turut menyatakan hasratnya untuk membangunkan kawasan Gedong sebagai kawasan tanaman dan pengeluaran ekonomi baru berasaskan lumut atau alga selain di Taman Perindustrian Demak, di Kuching dan di Bintulu. Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan untuk mencapai hasrat tersebut, beliau juga mahu rakyat mengekalkan perpaduan sedia ada. Jelasnya perpaduan rakyat menjadi kunci utama dalam pembangunan negeri ini. Premier berkata demikian dalam ucapan pada majlis sambutan Hari Gawai Dayak bagi daerah Gedong di Dewan RTC Munggu Lalang, Gedong. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan pada majlis tersebut, antaranya Pekit Kumang Gawai, persembahan kebudayaan dan ngetas renyai. Kajian terperinci perlu dilakukan kerana menguruskan syarikat penerbangan bukan murah dan melibatkan penggunaan modal yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Sadul berkata, beliau secara peribadi menyokong hasrat tersebut tetapi kajian terperinci perlu dilakukan. Datuk Abdullah Saidul berkata, ini untuk memastikan proses pengurusan syarikat penerbangan Maswing Sendirian Berhad tidak akan menjejaskan perbelanjaan kerajaan negeri. Beliau menjelaskan niat kerajaan negeri dengan pengambilan syarikat penerbangan berkenaan akan mengurangkan sedikit kos penerbangan, terutama kos penerbangan di Sarawak dan juga ke Semenanjung. Datuk Abdullah Saidul memaklumkan setiap kali perayaan, tambang penerbangan sentiasa menjadi isu dan beliau berpendapat ini sedikit sebanyak boleh membantu golongan yang kurang berkemampuan, terutama sekali penduduk di luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Gawai Perpaduan 2023 di Rumah Jingga Igon, Sungai Kelait, Bruit. Program Konvoi Kembaran Merdeka dan pameran digital yang dianjurkan bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka telah menyuntik semangat patriotisme di kalangan masyarakat Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai berkata, sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang dan program tersebut dapat memperingatkan segala cabaran yang ditempuhi oleh pemimpin kita sebelum ini. Datuk Dr. Anwar memaklumkan di samping menyemarakkan rasa patriotisme, ia juga penting bagi mendedahkan kepada generasi muda akan pembangunan dan sejarah yang telah berlaku sejak 60 tahun yang lepas. It creates a very sense of patriotism among the people of Sarawak. That's what we want to inculcate. Because 60 years of having Merdeka is a long way already, So it's reviving what has been struggled by our previous leaders. So this is a very important occasion for us this year, especially mark the 60 years of anniversary of Merdeka. Datuk Dr. Anwar berkata semangat yang disebarkan ini dapat memberi inspirasi kepada rakyat negeri ini untuk bekerja lebih keras pada masa depan bagi mencapai aspirasi wilayah maju menjelang 2030. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis program Konvoi Kembara Merdeka dan perasmian pameran digital di Stadium Tertutup Sibu. Baik, Kementerian Kesihatan diarah mewujudkan satu jawatankuasa khas untuk melihat penurunan dan perkongsian kuasa berkaitan hal ehwal kesihatan di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni memberitahu, arahan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lukan Isman memberitahu satu kertas putih telah dikemukakan bagi konteks negeri ini sejajar dengan kertas putih kesihatan yang telah dibentangkan dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Beliau berkata kertas putih kesihatan yang dibentangkan minggu lepas telah memaklumkan banyak otoriti telah diberi kepada pengurusan negeri Sarawak untuk memutuskan beberapa perkara tanpa melalui Seksyen Kawalan Amalan Perubatan Swasta bahagian Amalan Perubatan CKAPS di Putrajaya. Dalam konteks kertas putih yang baru dibentangkan pada minggu lepas,
dan juga sudah pasti kita memohon agar lebih banyak otoriti diberikan kepada peringkat pengurusan negeri Sarawak untuk memutuskan beberapa perkara. Contoh dia seperti apa yang berlaku di pusat dialisis ini, tanpa melalui SIKEP di Putrajaya, penurunan kuasa diberikan kepada SIKEP negeri untuk membuat pemantauan dan juga kelulusan. Jelasnya, perkongsian kuasa ini bertujuan untuk memastikan pemantauan dan kelulusan segera dilakukan. Lukan Nisman berkata ini berikutan peringkat pengurusan negeri ini yang lebih mengetahui keadaan sebenar di lapangan, khasnya keadaan geografi Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat pusat dialisis Bulan Sabit Merah Permijaya di Bandar Baru Permijaya, Miri. Baik, sementara itu, Lukan Nisman memaklumkan KKM akan meneliti keperluan yang dimohon oleh Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permijaya. Beliau menjelaskan antara permohonan yang diutarakan termasuk keperluan penambahan mesin dialisis memandangkan pusat tersebut menerima ramai pesakit termasuk dari luar Bandar Miri. Lukan Nisman memberitahu pusat tersebut memiliki 40 mesin dialisis yang boleh digunakan setakat ini. Beliau mendedahkan terdapat pesakit yang datang ke pusat tersebut bukan sahaja dari sekitar Permijaya atau Senadin, tetapi ada yang datang sejauh dari Bintulu dan terpaksa menetap di Miri untuk mendapatkan rawatan. Lukan Nisman menambah ramai juga yang datang dari Marudi, Baram dan juga Subis dan Bekenu. Justru beliau melihat kewajaran untuk pertambahan mesin dialisis yang dimohon. Dalam pada itu, Lukan Nisman menyuruh warga setempat dan kawasan sekitar supaya memanfaatkan kemudahan fasiliti berkenaan yang dilihat dapat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada para pesakit. Sambutan Gawai Dayak merupakan platform terbaik bagi mengekalkan adat budaya kaum Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil, masyarakat Dayak harus sentiasa mengekalkan serta mempertahankan adat dan budaya supaya ia tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Datuk Dr. Jerib berkata sambutan Gawai Dayak merupakan perayaan yang meraihkan kemenangan serta kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun seperti hasil tuaian padi, kejayaan dalam kerjaya, pendidikan dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ngiling Bidai Anjuran Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK Kampung Batu Gong Lama. Datuk Dr. Jerib menegaskan kerjasama di antara JKKK dengan penduduk amat penting dalam menjayakan sebarang aktiviti yang dijalankan di sebuah kampung. Pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET dapat menyumbang ke arah pembentukan negara makmur dan inklusif. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin memberitahu pelaksanaan TVET boleh menghasilkan graduan yang seimbang, holistik dan berciri keusahawanan serta memenuhi keperluan industri. Datuk Willy memaklumkan graduan pendidikan TVET akan menjadi pekerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara. Jelasnya pelbagai usaha sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bagi meningkatkan kesedaran tentang aplikasi teknologi terkini dan kepentingan penguasaan TVET. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penutupan Program Pembangunan Komuniti Kawasan Padawan. Menurut Datuk Willy, Kerajaan Sarawak meneruskan usaha pembangunan modal insan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan ekonomi bagi menyediakan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan tema Dare to Dream, Pertubuhan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS melalui program Go Ball optimis mendapat sokongan masyarakat untuk menjayakan sasaran kutipan dana tahun ini iaitu sebanyak RM1 juta. Naib Presiden SCCS Dayang Juliana Abang Dahlan memberitahu setakat ini sebanyak RM753,000 daripada 1,900 penderma telah dikumpul menerusi 13 program yang serupa di seluruh negeri.
Dayang Juliana memaklumkan dana yang diperoleh akan membantu memastikan lebih kurang 190 kanak-kanak yang menghidap kanser untuk mendapat akses kepada penjagaan, rawatan dan kemudahan bersepadu. Beliau berharap masyarakat yang berkemampuan akan tampil memberi sumbangan kerana SCCS menaja sekurang-kurangnya RM2 juta setiap tahun bagi menyediakan perkhidmatan sokongan, bantuan dan penjagaan kepada keluarga yang terjejas oleh kanser kanak-kanak. Dayang Juliana berkata demikian kepada pemberita semasa program tersebut yang diadakan di salah sebuah pasaraya besar di Kuching. Beliau mendedahkan setiap tahun kira-kira 70 kes baru kanser kanak-kanak direkodkan di negeri ini dan SCCS perlu mendapat dana yang secukupnya bagi memberi harapan kepada mereka untuk pulih dan menjalankan kehidupan normal. Sebanyak 10 kumpulan akan berentak pada peringkat separuh akhir Tok Baskers Challenge yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada 24 Jun ini. Menurut penerbit program tersebut Nur Aida Camelia Jami Abdullah, program tersebut dianjurkan Seksyen TV RTM Kuching dan Kerajaan Sarawak. Nur Aida memberitahu hanya 6 kumpulan yang akan terpilih untuk meneruskan cabaran ke peringkat akhir. Beliau berkata 3 artis jemputan juga akan membuat persembahan pada malam tersebut iaitu Ila Damia, Zah Amirul dan Ashraf Hardi. Nur Aida menambah program tersebut akan bersiaran langsung menerusi saluran radio dan laman Facebook Sarawak FM. Orang ramai juga dijemput hadir, khususnya kepada peminat baskers. Datanglah untuk memeriahkan lagi suasana, dan kita juga ada mini carnival pada 23 dan 24 Jun di pekarangan Auditorium P. Ramlee. Nur Aida berkata kemuncak Tok Baskers Challenge akan diadakan pada 1 Julai ini. Seperti di peringkat separuh akhir, beberapa artis jemputan akan membuat persembahan pada malam kemuncak seperti ZRV, Radi OAG, Noh Hujan dan Bob Baskers. Program tersebut akan bersiaran secara langsung di TV2 mulai pukul 9 malam. Nur Aida berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri taklimat para peserta di RTM Kuching. Sesi saringan program berkenaan diadakan pada 22 Mei hingga 6 Jun lepas. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 19 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.